السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ونصلي ونسلم على نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam yang berbahagia ini, pada malam yang ke-9 Ramadan, pada malam yang ke-9 Ramadan, kita masih lagi dapat beristiqamah, berada di rumah Allah untuk kita meneruskan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan hamba Allah yang menepati apa yang disebut dalam hadis Nabi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan penyerahan diri kepada Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi moga-moga kita akan memperoleh pengampunan dosa di sisi Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, cuma satu persoalan yang timbul ialah bagaimana kita nak beristiqamah sampai ke hujung Ramadan. Itu satu masalah. Sebab saya rasa dah kurang ikut masjid ni. Rasanya dia makin kurang lah. Maknanya di situ tidak ada kekuatan untuk kita beristiqamah. Cuma kita harap yang ada pada malam ini, dia akan terus maintain pada malam-malam yang berikutnya sampailah kepada penghujung Ramadan. Maka kalau tak nak maintain, kita bagi cadangan kepada ahli jawatan kuasa, ambil gambar. Ambil gambar ramai-ramai yang ada, buh dalam frame besar-besar, letak depan ni, kantung kat dinding. Lepas ni siapa tak mai pangkah seorang-seorang. Jadi siapa yang tak mau kena pangkah, dia kena datang, dia kena hadir. Tuan-tuan, macam mana kita nak beristiqamah? Itu satu persoalan. Nak istiqamah itu perlu kekuatan. Kekuatan tu dekat mana? Apakah kekuatan fizikal kita? Tidak, tuan-tuan. Kerana kekuatan fizikal kita tak kuat. Maka apabila kita bergantung kepada kekuatan fizikal saja, kita tak mampu untuk beristiqamah. Sebab itu kekuatan yang paling utama ialah kekuatan yang dibina dalam hati kita. Sebab itu Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Nabi kata kalau baik benda ni, semua individu tersebut akan baik. Tapi kalau yang ni ada masalah, individu tersebut akan ada masalah. Apa dia? Kata Nabi, tak lain dan tak bukan, itulah hati. Jadi dalam tubuh badan kita, tuan-tuan, hati dia komponen yang paling utama dalam menentukan istiqamahnya kita di jalan Allah ataupun tidak. Sebab itu kita kena berfikir macam mana kita nak memberi ubat kepada hati kita. Kalau sakit luaran luka, kita boleh bagi aidin. Tapi kalau sakit hati, kita kena bagi adin. Kita kena input agama kepada dia. Lalu para ulama menyatakan kepada kita ada beberapa tips, tuan-tuan, yang sebagai contoh disebut oleh Syekh Ibrahim Khawas. Syekh Ibrahim Khawas seorang ulama sufi. Beliau memberikan tips kepada kita. Beliau kata apa? Dawaqal qalbi khamsatu asya. Ubat bagi hati ada 5 perkara. Sebab kekuatan kita bila mana hati kita kuat. Hati kita ni nak kena bagi ubat baru dia kuat. Bila hati kita tak ada bagi ubat, hati kita lemah. Bila hati kita lemah,
Menyebabkan Ramadan kita bergantung kepada orang. Kalau orang ramai, kita masih boleh bertahan. Bila orang kurang, kita pun rasa tercabar. Ingat dia orang dia boleh tak datang, aku pun boleh tak datang. Jadi kita tercabar. Lalu kita pun tak datang. Mula tak datang satu malam, tak boleh lagi tak datang pula 2 malam, 3 malam, lama-lama dia tak datang. Sebab apa? Kekuatan hati. Sebab itu kekuatan hati itu perlu dibina, perlu dibaca, perlu dibersihkan, perlu dibagi ubah. Supaya bila kekuatan hati kita itu, hati kita kuat, insya-Allah tuan-tuan, waktu itu segala fizikal kita akan kuat. Kita akan terus bersemangat dan terus bersemangat untuk mendapat anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini. Kerana anugerah Allah, rahmat Allah sangat banyak berlimpah ruah dalam bulan Ramadan. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, kita kena bagi ubat kepada hati. Saya sebut tadi Syekh Ibrahim Al-Khawas, dia kata dawaul qalbi khamsatu asya. Ubat bagi hati ada 5 perkara. Jadi apa 5 perkara tersebut? Ini yang kita nak sentuh pada malam ni tuan-tuan. Yang pertamanya, qiraatul Quran bitadabbur. Itu yang pertama. Apa itu qiraatul Quran bitadabbur? Baca Quran dengan tadabbur. Dengan kita bukan sekadar membaca, tetapi kita nak memahami ayat Quran. Dengan kita faham ayat Quran, kita dapat menghayati ayat Quran. Bila mana kita dapat hayati ayat Quran, kita dapat mempraktikkannya dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, maka dengan sebab itu menjadi satu keperluan kepada kita, bukan sekadar kita baca Quran. Bulan Ramadan, syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang Allah turunkan padanya Quran. Maka dengan sebab itu kita kena berdamping dengan Quran. Sebab bila bulan Ramadan Allah turunkan Quran, maka Ramadan Allah Ta'ala bagi kemuliaan. Bila Quran turun pada malam Al-Qadar, malam Al-Qadar Allah bagi kemuliaan. Apa-apa yang ada kaitan dengan Quran, Allah akan bagi kemuliaan. Maka dengan sebab itu hati kita bila dekat dengan Quran, hati kita bila dapat tadabbur Al-Quran, insya-Allah pada waktu itu kita akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Bila mana kita dapat kemuliaan, hati kita akan sentiasa tenang, hati kita akan sentiasa kuat, dan hati kita akan sentiasa dapat beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu mulai hari ini tuan-tuan, bukan sekadar kita baca nak khatam Quran. Satu perkara kita baca khatam Quran, okey. Satu lagi kita nak tengok makna dia satu. Nak menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sebab kadang-kadang tuan-tuan tersambil ayat panjang-panjang surah lazim pun kadang-kadang kita tak dapat menghayatinya dengan baik. Menyebabkan kadang kita bila baca dia tak masuk dalam jiwa, hati dan sanubari kita. Maka dengan sebab itu menjadi satu kewajipan kepada kita untuk kita tadabbur ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang akan memberi kebaikan yang sangat banyak kepada kehidupan kita. Satu. Yang keduanya apa? Ubat bagi hati, khala'ul batni, kosong perut. Kosong perut ni puasa. Kita alhamdulillah duduk bulan puasa dah, okey ya. Maknanya puasa ini salah satu perkara yang memberi ubat kepada hati, kerana ia mengekang nafsu dan syahwat. Bila mana orang yang selalu makan, dia tak puasa, syahwat dia dapat menguasai diri dia. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, sekiranya kamu mampu berkahwin, kamu kahwin. Tetapi kalau kamu tak mampu, fa'alaikum bisyam, hendaklah kamu berpuasa. Nabi sebut, sebab apa? Sebab puasa tu dapat mengekang kontrol nafsu syahwat yang bermaharajalela dalam diri seseorang. Sebab itu habis Ramadan tuan-tuan, kita target kita bukan setakat Ramadan, target kita sampai lepas Ramadan. Sebab itu Nabi SAW bila sebut tentang puasa Ramadan, Nabi kaitkan lagi dengan puasa 6 pada bulan Syawal. Sebab apa? Sebab nak mengajar kepada kita erti istiqamah. Bila habis sebulan Ramadan, jangan tinggal terus yang kata puasa. Kalau tinggal terus nanti pakai payah dah nak patah balik. Maka dengan sebab itu Nabi SAW kata apa? Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahri. Sesiapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal,
maka pada ketika itu dia akan dapat ganjaran pahala selama 1 tahun. Sebab tu target kita tuan-tuan bukan setakat Ramadan. Dan Ramadan ni pun bila sebut kita tentang puasa ni, kita buat yang terbaik. Jangan setakat puasa tak makan tak minum. Kalau macam tu budak tadika pun boleh buat. Puasa kita jaga berapa? Ada adab dia. Adab buka puasa kita jaga. Adab sahur kita jaga. Adab doa kita jaga. Semua sekali. Kemudian bukan sekadar itu. Kita bukan setakat jaga dari sudut adab-adab. Kita jaga mata, jaga telinga, jaga hidung, jaga mulut, jaga segala. Itu baru dinamakan kekuatan kita berpuasa itu lillahi ta'ala. Ni kadang-kadang puasa tak jaga adab. Dalam Islam, Nabi SAW suruh kepada kita untuk menyegerakan berbuka puasa. Nampak benda simple, tetapi ada keberkatan bila mana kita menyegerakan buka puasa. Tapi bukan menyegerakan dengan berat, menyegerakan yang ringan-ringan. Ambil kurma sebiji, ambil kurma 2-3 biji, minum air, makan kuih sikit, kemudian boleh pergi tunaikan salat. Lepas tu dah relax sikit, dah perut dah dapat stabil, baru pergi makan pula. Itu dia punya step-step dia. Nabi SAW ajar kepada kita bukan pergi start buka puasa, air saja, 5 gelas air saja. Air jagung, air mata kucing, air mata rimau, air laici dengan air nyok. 5 sekali dia hentam. Punyalah semangat. Akhirnya menyebabkan puasa-puasa juga, tetapi dia tak dapat mendatangkan kebaikan dalam hati kita. Dia tak dapat polish hati kita sebab puasa tu tak buat dengan sumpah. Buka puasa cantik, awal ni insya-Allah tak ada masalah. Baik tu bulan Ramadan ni bulan yang kita paling menepati waktu, terutama waktu maghrib. Memang semua orang tahu waktu maghrib masuk pukul berapa. Sebab apa? Sebab dia sangat prihatin bab puasa. Cuma baru ni ada orang tanya saya, ustaz, kami balik hari tu tahu macam mana duduk dalam jam. Tak sangka nak jam teruk, rupanya jam teruk. Tiba-tiba duduk dalam kereta lagi, buka radio, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alamak, dalam kereta tak ada, air mineral pun tak ada, kurma pun tak ada. Sedangkan ustaz kata nak kena buka puasa awal. So nak buka puasa macam mana? Dalam keadaan macam tu nak buka puasa macam mana tuan-tuan? Nak buka puasa awal, duduk dalam kereta jam, nak keluar tak boleh. Air tak ada. Kan? Kurma tak ada. Memang tak ada apa dalam kereta. Kalau bawa siap-siap, orang kata tak puasa kan? Ada yang kata, ustaz telan yang heliu. Nah, telan yang heliu ada masalah apa? Telan yang heliu bukan buka puasa telan yang heliu. Telan yang heliu tak ada apa-apa. Ada yang kata, ustaz korek hidung. Ni lagi teruk. Mai kok mana orang suruh korek hidung? Saya tanya, sebab apa kamu suruh korek hidung? Kalau ustaz korek hidung batal puasa? Dia kata, korek hidung batal puasa. Fine, okey, tak apa. Kamu kata korek hidung batal puasa. Apa kaitan batal puasa dengan buka puasa? Ada kaitan? Cuba fikir. Buka puasa dengan batal puasa apa kaitan? Batal puasa bukan mana kamu buka puasa, kecuali kamu korek hidung, ambil tak hidung makan. Tapi huduh ada buat lagu tu kan. Maknanya tuan-tuan, tak ada kaitan. Satu, yang kedua, siapa kata korek hidung batal puasa? Lama dah orang kata. Orang kata bukan berdasarkan kepada ilmu. Kita nak kata, kita nak terima satu maklumat, kita kena tapih dulu sama ada maklumat itu benar ataupun tak benar. Perkataan ataupun orang nak sampaikan maklumat pada kita, walaupun sejak sekian lama dia duk kata bahawa korek hidung tu batal puasa, maklumat tu tak benar. Sebab apa? Dia kata sebab tak batal kan ni rongga terbuka. Betul, ini rongga terbuka, hidung rongga terbuka. Bukan sekadar hidung, mulut pun rongga terbuka. Tetapi bukanlah membatalkan puasa bila masuk sesuatu dalam rongga terbuka, tak batal. Yang membatalkan masuk sesuatu melalui rongga terbuka, masuk dalam perut. Itu baru batal. Bukan setelah masuk. Kalau masuk macam ni tuan-tuan, kita ambil wudu, kita kumur, batal puasa tak? Kita kumur, batal puasa tak? Tak. Kita kumur kurung-kurung, kita buang balik. Batal puasa sebab apa? Yang batal puasa kalau kita kumur kurung-kurung, separuh dah telah masuk perut. Itu batal puasa. Macam tu juga kita ambil wuduk, masuk air hidung, kita sudut, buang balik. Batal puasa tak? Tak. Sunat pula masuk air hidung. Tapi kalau kita sudut sampai ke dalam, air masuk, keluar masuk, itu memang batal puasa sebab air itu masuk dari rongga terbuka, masuk dalam perut kita. Baik, guna kaedah yang sama. Kita masukkan jari kita, masuk dalam lubang hidung. Cuba buat. Buat simulasi.
Masuk dari hidung kita cuba sedut. Adakah jari kita boleh masuk ke dalam? Kalau masuk ke dalam? Kalau jari kita boleh masuk dalam perut kita, ya batal puasa. Tuan-tuan dan rahmati Allah, kadang-kadang benda ini walaupun kecil tetapi dia jadi satu masalah dalam kalangan masyarakat. Saya dengar baru ni pula orang kata, ustaz, beruih gigi dengan ubat gigi membatalkan puasa. Itu satu hal lagi. Kan? Dia tanya saya, dia kata ada yang sebut begitu. Betul batal puasa kalau kamu telan ubat gigi. Barulah batal puasa. Kalau kamu tak telan, nak batal puasa sebab apa? Jadi konsep itu kena faham. Puasa biar buat yang terbaik dari sudut ilmunya yang terbaik dan dia punya pelaksanaan pun cara yang terbaik. Baru menepati konsep puasa itu yang dapat memberi kesan kepada hati. Sebab ada orang dia kata, aku dah puasa tak rasa apa pun. Hati duk busuk itu ya. Duk dengki ke orang ada. Dengki ke orang ada. Jenis tak boleh sabar. Marah tak tentu hala. Ini menunjukkan hati yang ada masalah. Sedangkan aku puasa kamu tidak menepati piawaian kualiti yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Itu kena. Sebab itu Nabi SAW, Nabi kata, laisa syadid bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang boleh tumbuk orang, marah orang tak tahu hala dah. Itu menunjukkan dia tak kuat. Orang yang kuat itu allazi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Seseorang yang dapat kontrol diri dia ketika mana dia marah. Makna hati dia power. Hati dia power. Dia tengah marah tapi dia dapat kontrol. Itu hati yang power. Bukan marah-marah gedebuk bagi sebiji, itu tak kuat. Itu fizikal dia nampak kuat tapi hati tak kuat. Sebab tu tuan-tuan, yang kedua, khalaqul batni, puasa, jaga elok untuk ubat hati. Yang ketiganya qiyamul lail. Qiyamul lail. Alhamdulillah tuan-tuan, sejak semenjak ni memang orang setiap malam qiyamul lail. Tapi malamnya qiyamul lail tengok bola saja. Ini masalah. Dia qiyam 2 kali, pukul 12 kali, pukul 4 pagi sekali. Buat apa? Tengok bola. Qiyamul lail ni tuan-tuan latihan yang sangat-sangat berkesan bulan Ramadan. Bila mana kita bangun sahur. Tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Nabi suruh kita bersahur. Kerana sahur itu ada keberkatan. Sebab itu macam mana tuan-tuan kita kena sahur. Walaupun dia sunat tak wajib, tapi Nabi sebut fa in tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Sahur itu ada keberkatan. Rugi kalau kita tak ambil keberkatan. Orang kata, ustaz saya tak lalu nak makan waktu pagi ni, saya tak bisa makan. Tak apa, ambil jamuah sikit, minum air syawal pun jadi dah. Minum air syawal pun jadi. Ambil faedah ataupun fadilat bersahur tersebut. Dan waktunya tuan-tuan sampai sebelum subuh waktu sahur. Walaupun seeloknya waktu imsak tu kita dah berhenti dah 10 minit sebelum masuk subuh tu kita dah berhenti. Sebab apa dalil dia? Dalil dia Nabi SAW biasanya berhenti sahur iaitu lebih kurang 50 ayat, baca 50 ayat Quran sebelum subuh. Jadi para ulama kata baca 50 ayat lebih kurang 10 minit. Oleh demikian seeloknya kita berhenti 10 minit. Yang ulama letak waktu imsak tu ada sebab musababnya waktu imsak tu. Iaitu imsak 5.36 tu. Kan? Ada sebab musabab ni bukan saja letak. Sebab Nabi SAW, kebiasaan Nabi 10 minit sebelum subuh Nabi dah settle. Tetapi tak bermakna itu bermula waktu puasa, tidak. Waktu puasa tetap masuk subuh. Sebab tu kadang-kadang mungkin kita terlewat bangun 5.36 imsak, tiba-tiba kita bangun 5.38. Dah lebih 2 minit. Subuh 5.46. Kita bangun 5.38. Waktu itu pun kita pergi basuh muka, ambil air, kita minum, ambil keberkatan sahur. Ambil buah kurma sebiji, 2 biji, 3 biji, kita makan. Ambil keberkatan sahur. Jangan sampai tak sahur walaupun dah lewat. Sebab apa? Lagi mana belum subuh kita boleh sahur. Tetapi janganlah waktu tu baru nak perangat gulai. Janganlah. Baru nak masak nasi, ini bukan sahur, itu breakfast. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, qiyamul lail, bangun malam. Salat yang terbaik ialah salatul rajuli fi jawfil lail, kata Nabi SAW. Salat seseorang pada waktu tengah malam. Sebelum ni kita tak pernah tuan-tuan, bahkan jarang sekali salat waktu tengah malam. Ni Ramadan kita bangun sahur, pukul 4.30 kita bangun, pukul 4 kita bangun, pukul 5 kita bangun, sempat kita laksanakan 2 rakaat sekurang-kurang.
Itu latihan kepada kita sebulan ini tuan-tuan. Dan yakinlah kalau kita boleh beristiqamah seumpama itu, hati kita akan jadi kuat, hati kita akan jadi hebat. Yang keempatnya, at-tadarru'u inda sahri, bermunajat kepada Allah di waktu sahur. Di waktu kita qiyamul lail itu kita berzikir pada Allah, kita ingat Allah, kita doa banyak-banyak. Apa doa ni malam-malam Ramadan kita nak doa ni? Semoga bila mana kita bertemu dengan Lailatul Qadar, doa ini diajar oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa doa dia? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang kita baca pada bulan Ramadan. Inilah doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena memperbanyakkan doa semasa kita bangun, bermunajat, tunduk, patuh kepada Allah semasa kita berqiyamul lail. Apa dia? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau Maha Mulia. Engkau suka kepada kemaafan dan pengampunan, maka maafkanlah, ampunkanlah aku ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Itu kita pohon kepada Allah. Dan yang kelima, ubat bagi hati tuan-tuan, apa dia? Mujalasatus salihin, kita berdamping dengan orang saleh. Makna kena pilih kawan. Kalau kawan kita jenis yang memang maintain tarawih, kita juga akan maintain tarawih. Tapi kalau kawan kita jenis tak maintain, dia ajak main meracun dengan kita main meracun. Ni. Lah ni bukan budak-budak ajak main meracun. Semalam saya pergi di satu tempat di Kelang, baru duk tengah ceramah, terkejut bunyalah deras dia punya meracun ni. Deras semua. Tu meriam ke apa tu, saya kata saya nasihatkan bapa-bapa budak tu, ambil meracun tu bawa dia pergi Palestin. Itu barulah sebenar-benarnya jadi pejuang. Daripada duk main meracun ni lagi buang duit, buang masa, buang tenaga, buang segala-galanya. Nak betul-betul rekrut dia pergi hantar di Palestin. Main meracun sungguh. Tu bukan meracun lagi, bazooka tu. Tentuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi ini perkara-perkara penting untuk kita jaga, untuk kita didik, untuk kita bagi ubat kepada hati kita. 5 perkara ini yang kita nak kena ingat, yang kita nak kena hari-hari kita cek tengok kita buat tak 5 perkara ni. Apa dia 5 perkara? Yang pertama apa? Yang pertama apa? Baca Quran dengan tadabbur, tadabbur Quran. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, qiyamul lail. Yang keempat, munajat. Yang kelima, kawan baik. So 5 perkara kita ringkaskan. Yang pertama, lupa dah. Baru ulang kan lupa dah. Nama yang pertama, Quran. Ingat Quran, sudahlah ingat Quran, tadabbur Quran. Quran. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, qiyamul lail. Yang keempat, munajat. Yang kelima, kawan. Okey. Yang pertama, Quran. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, qiyamul lail. Yang keempat, munajat. Yang kelima, kawan. Itu kaedah tikrar dia panggil, nak mengingat. Tikrar. Kan? Kita ulang-ulang nak bagi ingat. Puan-puannya 5 benda itu kita ingat dan kita buat checklist hari-hari. 5 ni aku ada ke tak ada? Kalau kita berjaya sepanjang Ramadan, 5 ni kita buat, insya-Allah. Yakinlah. Lepas Ramadan tengok kita boleh maintain lagi, kita datang ke masjid ini, kita tetap maintain, kita antara jemaah yang paling aktif untuk mengimarahkan masjid. Tetapi kalau kita tak buat benda ni, tengok-tengok kita lah antara yang terawal hilang. Guyub wal maghyub ila qul. Sebab itu insya-Allah kita letakkan keazaman yang tinggi. Yang pertama, Quran. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, qiyam. Yang keempat, munajat. Yang kelima, kawan. Alhamdulillah, dah ingat. Alhamdulillah. Sagi moreh, sagi hilang 2. Balik rumah bagi salam masuk rumah, isteri tanya, abang ini tazkirah apa? Ada 5 perkara. Si mula surah 5 perkara. Apa dia abang? Allah lupa habis semua. 5 luruh. Lepas tu kita kena ingat, letak betul-betul kat memori kita. Bukan setakat ingat, nak ingat tu kita praktis terus. InsyaAllah kita ingat. Kita akan praktis terus dan insya-Allah hati kita akan mantap. Itu sebagai ubat bagi hati kita dan di situlah kekuatan kita dapat beristiqamah insya-Allah hinggalah ke hembusan nafas kita yang terakhir. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.